وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وجاهد بجهاده وتمسك بسنته إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang saya kasihi, para guru, ustaz, para imam dan semua yang kadang kena ingatkan juga kita kat depan ni. Sebab yang depan kita sebenarnya yang lebih umur lagi, lebih tua kan. Jadi kata apa ni, bila kita tengok orang tua ni apa, kita kena sedar apa dia, mereka dah mendahului kita dalam amal soleh. Itu sepatutnya. Bagi yang tua lihat yang muda pun kita dah mendahului mereka dalam melakukan dosa kan. Jadi macam itulah, seimbang. Jadi alhamdulillah, ada kesempatan ini Allah Subhanahu Wa Taala beri kesempatan kepada kita untuk sama-sama hadir di rumah Allah yang mulia. Mudah-mudahan kita sentiasa bersama berdampingan dengan para malaikat atas niat dan tujuan kita yang jelas, bukan sekadar ibadah yang wajib, iaitu solat jemaah. Samping itu juga satu lagi ibadah yang besar, iaitu menuntut ilmu. Ya, alhamdulillah, itulah yang satu nikmat anugerah yang besar Allah berikan kepada kita pada malam ini, dapat kita dihadirkan atas izin daripada Allah. Jadi hari ini kita sambung tadabbur kita. Kita baru sampai ayat 3 kan. Okay, kita tengok sekarang ni pujian yang kedua. Jadi pujian yang pertama tidak habis, tentang kita wajib memuji Allah kerana apa? Dia Rabbul Alamin. Kalau lihat surah Al-Fatihah tu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu pujian pertama yang kita wajib sebut-sebutkan sentiasa, sama ada secara wajib ataupun secara sunat lah, atas pilihan kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian kita bincang hari ini yang ketiga, Alhamdulillah juga, yang mana pujian ini disebutkan kepada satu lagi sifat Allah yang disebut Ar-Rahman Ar-Rahim. Sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi kita pernah dengar perbahasan ni kan, secara terperinci ataupun secara ringkas. Mungkin kita ulangi sedikit secara ringkas dengan maksud Ar-Rahman Ar-Rahim ni lah. InsyaAllah, semoga Allah mudahkan kita. Jadi kita boleh hatikan Alhamdulillah yang kita sebutkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Untuk yang pertama, Rabbil Alamin. Ini yang pertama. Yang kedua hari ini kita tengok Alhamdulillah. Yang kedua, Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi perkataan Ar-Rahman Ar-Rahim, dia adalah dari kalimah yang sama. Dari satu kalimah asal daripada rahmah. Kita selalu sebut rahmah kan? Rahmah. Dan rahmah asalnya. Jadi rahmah ni umum. Maksudnya apa rahmah?
belas kasihan, kasih sayang, pengasih, penyayang, semua tu berkaitan tu maksud dia rahmah. Rahmah dia begitulah. Jadi dan Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam Quran ni, rahmat Allah ni lah mengungguli sifat-sifat dia yang lain kan. Jadi contohnya dalam surah 7, surah Al-A'raf. Kata dalam ayat 156, ayat tu panjang sikit. 156. Tengok satu ayat. Tengok perkataan rahmah yang ada dalam ayat-ayat ni. Ini doa Nabi Musa sebenarnya. Yang dia minta pada Allah ketika sesi pemilihan kan, untuk dibawa untuk perjanjian dengan Allah, 70 orang yang dipilih. Jadi Nabi Musa ni berdoa, antaranya dalam ayat 156 ni. Bolehkah kita baca sama-sama? Boleh baca InsyaAllah. Dengar suara sikit-sikit sama pun okeylah. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. Tak jumpa lagi surah ni. Tak jumpa lagi. Surah 7 ayat 156, muka surat 170. Minta maaf, saya tak sebut muka surat. Muka surat 170. Ayat atas sekali tu. Jangan bimbang, ayat ni panjang tapi kita tak nak perincikan semua, kita nak ambil sebahagian. Cuma kita terjemah semua nanti. Okey Bolehlah baca InsyaAllah. Okey, terus kita baca semula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. Baik. Jadi ayat ni mencakupi semua makna rahmat ni, Rahman dan Rahim. Dalam ayat ni ada dua-dua sekali Nanti kita pecahkan apa beza Rahman dengan Rahim tu secara ringkas. Dia waktu belana, kata Nabi Musa, doa lagi, dia berdoa, dan tetapkanlah untuk kami di dunia ini kebaikan. Ini sebagaimana doa kita dalam surah Baqarah, Rabbana atina fid dunya hasanah kan. Wa fil akhirati hasanah, ni doa. Ini doa ni Nabi Musa pun juga pernah berdoa macam ni kan. Waktu belana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirah. Maksudnya hasanah lah juga. Inna hudna ilaik, sesungguhnya kami, hudna di sini maknanya taubah, bertaubat. Sesungguhnya kami bertaubat kepadamu.
Jadi qala, apa kata Allah? Ni Allah jawab doa ni. Azabi usibu bihi man asya. Azab aku akan timpakan kepada siapa saja yang aku kehendaki. Jadi Allah ni memiliki azab dia. Itu beriman kita. Allah memiliki azab. Sebab itulah tak cukup kita ni nak beribadah dengan apa dia? Melihat satu sudut saja. Dia mesti ada dua. Kan? Satu roja, satu khauf. Mesti ada dua. Harap ya dalam masa yang sama Allah ni pemurah, tapi jangan nak buat apa? Orang kata apa? Buat lemak pula. Allah juga ada keadilan dan azab. Jadi itu dua yang menyeimbangkan rukun ibadah kita, hamba. Jangan jadi macam Nasrani. Kan? Jadi dia memang peace saja. Kan? Sehingga kan Nabi dia apa? Dah tolong hapuskan dosa dia. Sacrifice untuk apa? Hapuskan dosa ummah contohnya. Bukan begitu. Jadi itu keyakinan yang salah lah. Di azabi usibu bihi man asya. Azabku aku timpakan kepada siapa saja yang aku kehendaki. Namun Allah kata apa? Wa rahmati wasi'at kullasyai. Namun rahmat aku, kasih sayang aku, itu apa dia? Wasi'at. Mengatasi luas segala sesuatu. Sebab itu dalam hadis Nabi apa dia? Wa rahmati taghlibu ghadabi, kan? Rahmat aku mengalahkan kemurkaan. Rahmat Allah ni mengalahkan kemurkaan dia. Iaitu Allah sentiasa bersedia mengampunkan dosa-dosa hamba dia, tak kira sebesar mana pun. Namun Allah kata lagi seterusnya, fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna zakah. Kelak aku akan tetapkannya. Ini yang maksudnya menyempurnakan rahmat Allah ni. Kepada siapa? Kepada mereka yang bertakwa dan memberikan zakat, yang beriman kepada ayat-ayat kami. Jadi di sini ada dua sebenarnya. Jadi dalam surah 7 ayat 156 ni, ini maksud rahmat Allah yang disebutkan, yang mengungguli sifat apa dia? Kemurkaan Allah ni. Okey. Jadi perkataan dalam hadis Nabi, rahmat Allah ni Allah sebutkan Allah ada 100 rahmat dia. Ada apa? 100 rahmat. 100 rahmat. Lalu Allah menurunkan daripada 100 ni, Allah menyimpan amsak Allah kata. Nabi sebut dalam hadis dia. Amsak, Allah menyimpan 99 rahmat di sisi dia. Di sisi dia Allah simpan 99 dan Allah turunkan satu. Allah turunkan satu di mana? Satu rahmat Allah turun kat dunia. Di dunia ni. Lagi 99 simpan. Jadi kat dunia ni, yang kita rasa yang dinikmati oleh manusia ini dengan nikmat dunia ni, hasil daripada apa? Satu rahmat. Apa Nabi kata? Dengan satu rahmat yang Allah turunkan dunia ni, seekor kuda, dia ada perasaan kasih sayang. Dia buat apa? Dia menginjakkan kaki dia elak, takut terpijak anak dia. Dalam hadis lain-lain, binatang buas pun apa? Reti untuk sayang anak dia. Kerana apa? Kerana rahmat ni lah. Kalau tidak apa? Tak amanlah dunia ni. Jadi ini, dan sebaliknya 99 lagi apa? Allah ini di akhirat. Allah simpan di akhirat. Baik. Jadi perkataan Ar-Rahman adalah daripada perkataan rahmah yang dia diletakkan pecahan. Dan satu lagi perkataan yang kedua Ar-Rahim, daripada jalur perkataan yang sama lah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi Rahman satu makna dia Ar-Rahmah
al-ammah. Ni yang pertama. Maksud dia iaitu kasih sayang yang umum. Ar-rahmatu al-ammah. Sedangkan ar-rahim, ar-rahmah al-khassah. Satu. Beza dia. Kasih sayang Allah yang ni, rahman ni apa? Sifat dia apa? Umum. Semua. Li jami'il khalq. Ammah tambah lagi. Li jami'al khalq. Kepada semua makhluk dia. Dapat rahmannya Allah. Kemudian sedangkan yang ni khassah lil mu'minin. Lil mu'minin, hanya untuk siapa? Orang yang beriman. Ni tadi dalam ayat ni fasa'aktubuha. Aku tetapkan untuk siapa? Lil ladzina yattaquna wa yu'tuna zakata wal ladzina hum bi ayatina yu'minun. Kan? Orang yang beriman kepada ayat-ayat kami ni. Ayat ni lah. Surah ni. Di dalam ayat ni yang pertama Allah kata apa? Rahmat aku luas. Semua orang berpeluang dapat rahmat ni. Allah bersedia ampunkan dosa, Allah beri rezeki, semua dapat. Sedangkan yang lebih khususnya rahim ni, yang ni lah. Khas untuk orang-orang yang beriman saja. Okey. Yang kedua, ar-rahmah al-wasi'ah. Rahmat yang luas. Saya tulis Arab pula. Rahmat ni umum ni. Yang pertama apa ni? Ni umum. Rahmat ni maknanya umum. Nanti kita perincikan contoh-contoh dia. Yang ni apa? Khas. Khusus. Bukan semuanya dapat. Kemudian ini sifat dia apa? Dia luas. Sedangkan yang ni ar-rahmah al-wasilah. Maksudnya apa ni? Wasilah ni dia berkesinambungan. Kerana apa? Kerana iman boleh dapat. Ni Ada hubungan. Sifat dia kena ada hubungan. Jadi dia mesti ada hubungan. Kalau tak ada hubungan tak dapat. Dia pilih sentuh je. Dia geng saya dia dapat. Orang lain tak dapat. Yang ni rahim. Boleh faham? Ini sifat dia umum dan dia luas. Semua dapat. Contohnya nak bagi apa? Kalau orang kaya kan, dia bagi sesuatu, tabur duit je. Nasib semua dapatlah. Betul tak? Dengan seorang ni, saya ada satu benda ni, saya nak pilih siapa yang layak. Mana lagi mahal nilai dia? Yang tadi tabur tu semua dapat juga, ataupun yang ni terpilih. Mana lagi bernilai? Tentu yang terpilih. Jadi ni. Sebab tu, ini beza Rahman dengan Rahim. Rahman dengan Rahim. Sebab tu, apakah pemurahnya Allah yang dapat yang umum? Semua makhluk dapat dan juga luas. Luas. Apa maksud dia? Pertama, Rahman ni yang pertama, Allah yang Rahman ni, yang luas ni, kita boleh tengok rezeki. Rezeki di dunia. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 126. Cuba rujuk surah tu. Al-Baqarah ayat 126.
Jadi makna rahmat apa? Pemurah Ar-Rahman ni maknanya Allah ni Maha Pemurah. Hmm? 19. Surat 19. Ayat dia bawah sekali. Sembilan belas. Ayat last sekali tu. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Tuhannya, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, iaitu di Mekah. Dan rezekikanlah penduduknya buah-buahan. Terhadap khas untuk orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Nabi Ibrahim doa khusus. Dia minta Allah berikan keamanan dan juga rezeki berupa makanan buah-buahan ni kepada siapa? Orang yang beriman dari kalangan mereka. Yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Namun pemurah Allah ni, Allah sebut qala wa man kafara. Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir juga aku beri dia kesenangan ni. Iaitu apa? Berupa rezeki, keamanan dan juga buah-buahan ni. Fa umatihu qalilan. Summa attaruhu, namun dia sifat dia apa? Sementara saja, sekejap saja di dunia. Kemudian aku paksa dia menuju kepada neraka Jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi rezeki ni yang paling nyata sekali apa dia? Bila hujan. Siapa dapat nikmati hujan? Bila hujan turun, maknanya apa? Kemarau contohnya, hujan turun. Semua dapat limpahan rezeki tersebut. Tak kiralah orang itu beriman ataupun tidak. Semua dapat. Sebab itu banyak ayat-ayat yang Allah sebutkan, sebagaimana kalau kita rujuk surah cuba tengok surah 16. Surah 16 ayat 10.
ayat yang ke-10. Surah An-Nahl. Kita nak kukuhkan maksud ni. Rezeki dunia ni yang paling nyata sekali hujan lah. Surah 16 ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dah jumpa semua. Surat 268. Huwallazi anzala minas samaa'i maa'a lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun. Dialah yang telah menurunkan dari langit air, iaitu hujan. Dan bagi kamu daripadanya apa dia? Syarabun, minuman. Dan juga syajarun. Apa dia? Tumbuh-tumbuhan. Semuanya sumber daripada apa? Air hujan. Kita minum tumbuhan pun, kita dapat makan tumbuhan tu dengan air hujan tu. Kalau tak ada air, kita pun tak dapat makan sayur. Dan fihi tusimun. Tusimun ni selalunya wujud pada apa? Kamu beri minum apa dah? Untuk protein kita apa dia? Binatang ternakan. Jadi semua sumber makanan kita kan, semuanya daripada apa? Asbab air hujan tadi pentingnya. Jadi ini satu bentuk rahmat Allah kepada semua makhluk yang di muka bumi ni. Satu berupa rezeki tu. Yang seterusnya rahmat Allah ni ialah Allah tidak azab manusia ni serta-merta. Semuanya Allah tetap bagi apa? Allah tetap bagi peluang. Allah sentiasa menangguhkan. Kalau dia nak azab, dia boleh ganti je. Sebab itu kalau dia dalam surah 6 ayat 54. Ayat 54. Ini satu lagi ya. Rahmat Allah, Rahman ya. Maha pemurahnya Allah ialah Allah sentiasa 134. Surah apa tadi? 6 ayat 54. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina faqul salamun 'alaikum. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah annahu man 'amila minkum
منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. Dan apabila datang kepadamu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, maka ucapkanlah kepada mereka, salamun alaikum, sejahteralah, selamatlah ke atas kamu. Jadi ini cerita tentang apa? Orang yang nak beriman, dia nak kembali. Orang tu dah insaf ke nak balik-balik kan? Jangan pula kita lebih sudu daripada kuah. Kadang-kadang kita pula hukum pula kan? Kamu ni dah tak boleh dah. Jadi ini satu benda ni, Allah nak kata rahmat dia besar. Tak kira besar mana pun dosa orang tu. Itu yang ini kita kena didik. Ni sifat rahmat ni kita bincang ni sebab apa? Supaya kita juga bersikap demikian. Dan Allah kata, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah telah menetapkan dirinya apa dia? Pengasih, penyayang. Pada siapa saja. Annahu man amila minkum su', bahawasanya barang siapa saja daripada kalangan kamu ni telah terlanjur melakukan dosa. Bijahalah. Dalam keadaan apa dia? Jahil ketika tu. Kemudian summa taba min ba'di, kemudian dia bertaubat sesudahnya, wa aslaha lalu memperbaiki dirinya, fa annahu ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang. Rahim ni, rahim satu lagi. Rahim ni khas untuk siapa? Orang yang taubat. Tapi rahmat tadi orang yang apa? Dah buat dosa dan dia Allah tangguhkan dia, Allah tak azab dia terus. Allah sentiasa bagi dia apa? Peluang untuk dia hilang daripada kejahilan tu, kemudian dia tahu kebenaran, dia ikut. Kan? Allah tak azab dia terus. Jadi itu apa yang kita kena faham tentang makna Rahman. Jadi pemurahnya Allah ni demikianlah. Dalam beberapa ayat yang kita boleh lihat dalam Quran. Jadi dari sudut rezeki dan juga peluang dan ruang yang Allah sentiasa beri pada hamba-hambanya di muka bumi ini. Dan Allah ni Maha pemurah kepada kita semua dalam hal ni. Satu lagi pemurah Allah ni, ni yang lebih penting lagi. Ada lagi selain daripada ni. Iaitu Allah beri apa kepada semua? Allah beri pedoman hidup kepada semua kita. Semua orang. Pedoman hidup. Apa dia? Al-Quran. Al-Quran Allah beri semua. Al-Quran ni cuba buka surah 285. Dia dah dekat dah ni, lagi beberapa bulan ni. Surah Al-Baqarah ayat 185. Al-Baqarah. Surat 28. Surat 28. Ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi
نزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Di bulan Ramadan yang telah diturunkan padanya Quran, permulaan turun Quran pada bulan Ramadan. Apa fungsi Quran? Hudan linnas. Pedoman, petunjuk untuk siapa? Ini tak sebut orang beriman, orang bertakwa tak, untuk semua manusia. Jadi ayat ni ayat sifat dia ya umul lil jami' kan, umum untuk semua. Semua manusia siapa? Orang kafir ke tak sebut siapa. Tapi ada dalam ayat lain hudan lil muttaqin pula. Beza pula. Ni hudan lin nas, hudan lil mukminin, hudan lil muttaqin. Apa beza dia? Jadi itu beza dua ni. Hudan lin nas maknanya apa? Ini sifat rahman Allah. Hudan lin nas ni rujukan ni terletak pada sifat mana? Yang pertama tu, rahman Allah. Allah pemurah, semua dapat. Pedoman ni semua dapat, hakikatnya semua dapat. Sebab supaya apa? Supaya tak ada alasan nanti mereka boleh kata Allah ni zalim. Tak bagi tahu saya pun, mana saya tahu ada syurga neraka. Allah bagi tahu. Kan? Jadi itu hudan linnas yang pertama ni. Manakala kalau kita jumpa nanti hudan lil muttaqin dalam Quran macam surah Baqarah, itu maknanya apa? Itu lebih khusus. Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, Allah bagi satu lagi apa orang kata? Peringkat petunjuk yang lebih istimewa. Ini petunjuk ni umum, iaitu dia masukkan apa dia? Bayan, keterangan. Okey? Penjelasan. Sebab itulah lepas ayat ni apa dia? Apa maksud pedoman kat sini? Pedoman kat sini adalah penjelasan tentang mana benar, mana salah. Itu maksud dia. Sebab tu dalam ayat ni wa bayyinatim minal huda. Yang berupa penjelasan daripada petunjuk ini. Semua berhak untuk dapat penjelasan. Fir'aun berhak tak? Fir'aun tu jahat tu, kan? Patutnya dia boleh tak Allah nak azab dia awal? Allah tak mampu nak azab dia. Tak, tapi Allah hantar siapa? Nabi Musa. Untuk sedangkan Allah dah tahu dah dia ikut ke tak ikut dalam pengetahuan Allah dah. Tapi ini sebagai jadi Allah berikan peluang dan ruang kepada Fir'aun ni sepatutnya dia taubat tapi dia enggan juga. Jadi ini nama dia keterangan. Fir'aun tahu keterangan. Abu Jahal tahu tak Nabi ni Rasul ni benar? Tahu. Kan? Jadi itu maksud dia dapat pedoman bahagian ni, iaitu keterangan, dia dapat keterangan. Nabi sendiri datang kepada mereka ni. Huyai bin Akhtab tahu tak? Huyai bin Akhtab, pak mentua Nabi. Dia duduk kat Madinah. Dia ayah Safiyah, isteri Nabi, Yahudi. Bani Israel duduk kat Madinah. Dia ketua Bani Israel, Huyai bin Akhtab nama dia kan. Tapi dia tak masuk Islam lah. Dia akhirnya dihukum. Kan? Hukum mati kan? Dia Huyai bin Akhtab ni dia tahu tak kebenaran ni? Tahu juga. Dia yang tunggu kat Madinah tu. Kan? Dia yang tunggu kedatangan Rasul. Tapi bila datang Rasul, dia ikut tak? Tak ikut. Jadi siap Rasul tu datang kat dia. Bukan dia pergi jumpa Rasul. Rasul datang kat dia. Untung tak sepatutnya? Untung geng-geng ni. Tapi tak ikut juga. Sampai je Rasul datang, tengok tu dia tolak. Jadi dia dapat rahmat Allah. Rahmat dia dapat tak? Dapat. Dapat. Tapi apa yang dia dapat? Semuanya seterusnya di akhirat tu. Kita tengok balik. Jadi ni pertama, Allah beri kita ni pedoman hidup. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda, kemudian wal furqan. Jadi kita kat sini kita belajar sesuatu dengan pada Quran. Pertama, Quran memang pedoman untuk semua manusia. Dan kita memang seharusnya atau wajib untuk ajarkan Quran kepada semualah. Ini satu tanggungjawab bagi orang yang ada Quran lah, dengan kita, saya semua, kan? Kita ajar apa? Pertama ajar apa? Ajar bagi boleh baca. Hilangkan orang kata apa dah? Hal ni. Sampai semua masyarakat dari kecil besar biasa dah. Satu. Tapi dalam ayat ni dia rupanya ada benda yang mungkin kita terlepas pandang. Setelah dah pandai baca, azan.
Setelah dah pandai baca nak ajar apa? Jadi selalunya dia berhenti kat situ je. Itulah masalah dia. Setelah dah pandai baca ni, wa bayyinatin minal huda, nak letak mana ni? Jelaskan maksud-maksud dia, bagi faham pula apa yang dibaca itu. Ini yang mungkin terlepas pandang. Bayyinatin minal huda tu nak letak mana? Yang itu dia. Sebab Quran ni pedoman-pedoman mesti difahami, dijelaskan, diberi penjelasan. Ini yang belum dilakukan sungguh-sungguh lagi. Jadi ini yang kedua. Hasil daripada bayyinatin minal huda, barulah Quran ni punya fungsi tu berjaya apa dia? Furqan. Furqan ni mana? Dapat beza mana betul, mana salah. Jelas dah. Barulah jelas kebenaran di depan mata. Jadi itulah fungsi keterangan adalah untuk dapatkan furqan. Baik. Ini rahmat Allah. Iaitu rahmat, pemurahnya Allah kepada makhluknya. Allah berikan kitabnya, Al-Quran. Dan pemurahnya Allah juga kepada makhluknya. Allah beri apa lagi? Pedoman dah ada. Allah bagi Rasul. Mana ayatnya? Kita cuba tengok dalam surah 34. Ayat yang ke-28. Terus. Ayat 28. Ini je ayat ni. Pemurahnya Allah lagi kepada semua makhluknya. Allah beri Rasul. Itu. Surah 34 ayat 28. Jadi kita kumpulkan maklumat ni. Ni masuk rahmat. Pertama Allah bagi rezeki, semua dapat. Yang kedua, Allah ni sentiasa bagi peluang dan ruang untuk hamba dia. Tak kira siapa pun dia. Banyak terlanjur Allah bagi. Allah tak azab terus. Pemurahnya Allah. Yang ketiga apa? Allah bagi rupanya pedoman, semua dapat rupanya. Semua berhak untuk dapat keterangan, memahami kebenaran. Yang seterusnya apa? Allah bagi Rasul ni rupanya untuk siapa? Untuk kita je ke untuk semua manusia? Untuk semua adalah ayat ni. Cuba tengok. Tapi Allah firman apa? Wa ma, kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad kafah apa? Cukup. Maknanya apa? Sempurna untuk menjadi contoh. Sebagai hamba Allah, menjadi hamba Allah yang sempurna. Ikut contoh siapa? Rasulullah ni. Contoh tauladan untuk semua manusia. Untuk selesaikan masalah masyarakat ke, politik ke, apa semua sekali, cukup Rasul ni sebagai contoh untuk semua manusia. Dan Rasul ni dia bawa apa? Basyiran wa nadhiran. Ni dua kunci utama. Sebenarnya hidup kita memang dua ni je. Betul tak? Cukup bulan, kita ada busyra. Dululah masa kerja. Apa dia busyra kita? Gaji nak masuk. Seronok dapat reward. Daripada titik peluh hasil. Betul tak? Busyra, basyir. Tapi nanti bila awal-awal dah habis semua pula, apa pula? Nazir, inzar, sedih, rasa bimbang, takut, alamak ni macam mana ni? Ni cukup ke tak nak sampai, nak lepas, macam-macam. Kehidupan manusia dua ni juga. Cumanya Allah nak kita tanamkan sepatutnya busyra yang kamu paling rasa dan inzar, ketakutan yang paling kamu bimbang adalah apa dia? Ni, dalam ni. Orang bila baca Quran, dia punya busyra, gembira yang Allah sebut dalam ni, sama tak busyra dia dengan tengok benda lain? Tak sampai kan?
Itulah maksud dia. Quran ni nak lahirkan manusia. Para sahabat busyra dia dengan Quran sangat-sangat tinggi. Kan? Rasa takut dia nazil bila dengan ancaman Quran lebih daripada biasa. Kita ancaman dengan apa? Polis, CCTV takut kan? Sedangkan Allah sedang melihat kita ni. Dia tak takut Tuhan. Kalau CCTV tak ada, dia selamba je buat. Jadi itu tak. Jadi Quran, sebab tu nak Allah sebut Basyiran Nazir, Nabi buat dua ni. Quran sebenarnya dia nak hasilkan perasaan benda ni kat kita, dalam jiwa. Mengalahkan yang lain. Gembiranya kita bila baca ayat Quran ni, jaminan Allah ni, janji-janji dia, reward ni lebih gembira daripada benda-benda yang ada kat dunia ni. Takutnya kita dengan ancaman azab Allah ni, dengan permukaan dia ni, lebih takut daripada musibah-musibah dunia ni. Quran nak ajar macam tu. Tapi apa berlaku? Tengok Allah. Di sini nama dia ayat ni syakwa Allah. Kalau jumpa walakinna aktsaron nas. Ni nama dia syakwa. Syakwa maknanya apa? Keluhan, kan? Keluhan. Contohnya mak dia, "Hai, dia ni dah memanglah kan, perangai memang buruk dah macam ni." Agak-agak sedih tak orang dengar. Jadi sekarang ni Allah ni, Allah kata apa? Tetapi inilah perangai ramai manusia. Aku dah bagi dia rasul dan pedoman ni. Perangai ramai manusia hamba yang aku ni cipta. Tengok perangai mereka macam ni. Walakin akan tetapi malangnya aktsaron nas, ramainya manusia. Apa dia? La ya'lamun maknanya apa? Kita kena kadang-kadang terjemah ni kena clear betul-betul sikit. Apa terjemahan la ya'lamun? Ni kita nak tutuplah ayat ni, Macam mana? Tidak. Ramai tidak mengetahui dia kata kan. Betul. Kita kena terincikan fi'il kan. Fi'il mudhari' kan. Fi'il mudhari' semasa. Maknanya apa? La tu nafi. Nafi maknanya tidak lagi. Bila ada masa tu, masa mudhari' ni semasa benda yang berlaku. Maknanya Allah nak kita lakukan sesuatu. Perbuatan. Dia bukan macam, tapi nak buat macam mana dia tak tahu. Macam tak ada rasa apa-apa kan. Tidak mahu ambil tahu, tak mahu peduli. Masa sedang berlaku ni, tapi tengok apa mereka buat. Pun tak tahu je. Itu maksud dia. Kalau tidak kita rasa macam tak bersalah je. Dah macam mana dia pun tak tahu. Bukan macam tu. Tak mahu ambil tahu, betul. Ramai manusia ni tak mahu peduli, tak mahu ambil tahu. Kami utuskan rasul terbaik untuk semua manusia. Ramainya manusia ni apa? Rasa tak? Ambil tahu tak? Tak mahu peduli. Itu maksud dia. Ramai manusia tak mahu ambil tahu. Lepas ni jumpa dalam Quran sebut dah ayat lama maknanya itu maksud dia. Jelas? Clear kan? Jadi itulah lebih tepat. Sebab tu ni perbuatan. Allah nak tegur kita. Janganlah sikap macam ni. Janganlah sikap macam ni. Kamu duk ambil tahu benda lain. Tapi yang jalan Rasul ni, yang dalam ni, sampailah tak rasa pun. Dah lah tak tahu. Tak mahu ambil tahu pula. Itu maksud dia. Itu namanya syakwa Allah. Keluhan Tuhan Allah ni. Tengok sikap kita yang buruk ni. Sedangkan aku ni datang dengan penuh rahmah. Kalau Allah ni pembengis, wajarlah orang tak suka. Tak sepatutnya Allah ni penuh dengan kasih sayang, penuh dengan ruang dan peluang Allah bagi lama ni. Tengok je. Tapi kita yang apa? Selalu buat macam ni. Jadi itulah pemurahnya Allah. Luas dan juga apa? Mencakupi umum, semua dapat. Keluasan rahmat Allah ni semua dah dapat. Ni cukuplah 4 perkara ni lah yang Allah beri kita. Inilah Rahman yang dimasukkan. Allah apa dia? Pemurah Allah ni umum dan luas kepada semua makhluk. Allah bagi rezeki, Allah turunkan hujan. Allah apa? Tak azab kita tiba-tiba kan. Cuba kalau boleh tak? Kita kadang-kadang anak baru buat salah sikit, kita boleh terhukum tak? Ada macam tu. Kadang tak patut pun dihukum kan, tapi kita boleh buat tak? Kita yang lemah ni boleh buat tak kadang-kadang? Boleh buat. Allah boleh tak buat lagi? Allah boleh nak azab semua sekali ni, boleh je. Nampak je sikit je baru menencung sikit, terus mati je. Boleh tak? Boleh. Lagi boleh daripada kita. Kita kadang-kadang kuasa kecil je, kita guna kuasa kan. Terus hukum terus kan. Kalau ikutkan, mana lebih mampu buat? Allah jauh lebih boleh buat ni. Kalau dia nak buat. Tapi apa? Rahmat dia mengatasi semua ni. Ini rahmat dia. Pemurahnya dia semua. Yang ketiga, Allah beri apa ni? Pedoman ni. Untuk semua. Apa kita kena buat? Dapatkan
supaya kita tahu mana benar mana salah. Dan yang ketiga Allah bagi apa? Rasul. Tapi apa sikap manusia? Tak mau ambil tahu. Inilah malangnya. Inilah rahmannya Allah. Jadi kita kena hargai ni, rasa syukur dengan kita ada. Kita ni bergantung dengan zat yang maha pemurah kepada kita. Masya Allah. Untung kita jadi hamba ni. Jadi itulah nanti kita sambung rahim pula. Apa dia? Yang khusus. InsyaAllah. Akan datang. Baik, qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a illa yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.